Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang berhormat Tuan Dipertua, terlebih dulu saya ucapkan terima kasih kepada Yang berhormat Tuan Dipertua kerana mengizinkan saya untuk menggulung perbahasan bagi pihak kerajaan serta portfolio di bawah saya sempena mesyuarat ketiga Penggal ketiga Dewan Negeri ke-14 pada hari ini. Penggulungan ini adalah sebagai menjawab pelbagai persoalan yang ditimbulkan oleh rakan-rakan ahli yang berhormat semasa sesi perbahasan bagi rang undang-undang perbekalan dalam kurungan 2021-2020 dan usul anggaran pembangunan dan perbekalan air 2021 yang berlangsung selama 2 hari pada 17 dan 18 yang lepas. Saya juga ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan berbagai banyak terima kasih kepada semua ahli yang berhormat yang telah diberikan sepanjang perjalanan persidangan Dewan Negeri yang mulia ini yang bermula pada Isnin 16 November. Persidangan kali ini sekali lagi menyerlahkan kematangan ahli yang berhormat dan ternyata ukhuwah persahabatan sesama ahli yang berhormat tanpa mengira batasan dan fahaman politik sentiasa terpelihara. Satu perkara baru yang berhormat yang Ketua ialah di mana pada persidangan kali ini ialah kita telah menetapkan secara teratur susunan ahli yang berhormat yang nak membahaskan rang undang-undang yang akan dibentangkan. Saya berpendapat penetapan ini sangat baik kerana ianya merupakan satu langkah yang berfokus, wajar dan bijak hingga kan pada persidangan hari ini. Pada persidangan kali ini buat pertama kalinya hampir kesemua ahli-ahli yang berhormat atau seramai 28 orang daripada 31 orang telah menyertai sesi perbahasan. Dan yang lebih menyeronokkan ialah setiap ahli-ahli yang berhormat telah faham masa dan giliran yang hendak dibahaskan, dan ini sebenarnya telah benar-benar menjimatkan masa dan melancarkan perjalanan Dewan. Syabas dan tahniah kepada semua ahli yang berhormat. Dengan pemberian masa selama 15 minit juga membolehkan ahli yang berhormat merancang topik-topik atau isu-isu yang ingin dibahaskan. Dan yang lebih menariknya, yang berhormat Tuan Dipertua telah mematikan switch mikrofon sekiranya melebihi daripada 15 minit. Dan saya dapati ada ahli yang berhormat yang terkejut, terpinga-pinga apabila switch mikrofon dimatikan, dan mereka kadang-kadang perlu diberitahu oleh rakan sebelah untuk menghidupkan kembali switch mikrofon tersebut. Dan ini adalah satu langkah yang sangat baik, sangat bijaksana. Syabas yang berhormat Tuan Dipertua dan juga tim melayan Dipertua. Mengambil kesempatan ini juga, saya ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada yang berhormat Tuan Dipertua dan tim melayan Dipertua kerana telah mengendalikan persidangan Dewan ini dengan baik. Saya juga bersyukur dan gembira melihat keadaan kesihatan yang berhormat Tuan Yang Dipertua semakin baik dan semakin sihat. Ada rakan-rakan mengatakan yang berhormat Tuan Dipertua telah kembali muda 20 tahun daripada sebelum ini. Pak, terima kasih Pak. Tapi saya rasa dah makin tua rasanya. Jadi bila dah kembali muda tu semakin kuat dan semakin sihat. Jadi stroke pun boleh kurang lah. Semoga yang berhormat Tuan Dipertua akan pulih sepenuhnya dalam masa yang tidak berapa lama lagi, insya-Allah. Yang berhormat Tuan Dipertua, mengambil kesempatan sidang Dewan ini, saya ingin melafazkan junjung kasih tidak terhingga ke sisi Kewaduli Yang Maha Mulia Bangku Raja Pahang Tengku Ahsanah Ibrahim Al-Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Al-Mustafa Billah Shah yang telah berkenan bercemar duli untuk menjadi penaung diraja kepada semua badan bukan kerajaan atau NGO yang berkaitan dengan pemeliharaan hidupan liar di negeri ini. Berkenan Kewaduli Yang Maha Mulia Tengku ini tidak lain menunjukkan keprihatinan tinggi oleh ke sisi Kewaduli Yang Maha Mulia Tuanku kepada hal-hal berkaitan hidupan liar di negeri ini. Dengan ini, kehidupan liar di Pahang akan lebih terpelihara hendaknya. Begitulah prihatin dan mulia jiwa baginda
dan tentu seluruh rakyat negeri berasa tersangat bangga. Yang berhormat Tuan Ketua, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua para pegawai yang terlibat yang telah merangka menyemak semula seterusnya menyiapkan ucapan Belanjawan Negeri 2021 seperti mana yang telah saya bentangkan pada pagi Isnin 16 November yang lalu yang mengambil masa 1 jam 29 minit. Para pegawai ini adalah dari kalangan mereka dari pejabat kewangan negeri, daripada pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri hinggalah kepada Yang Berhormat Pegawai Kewangan Negeri dan timbalannya, seterusnya kepada pegawai-pegawai dibantu pula oleh pegawai-pegawai di pejabat Menteri Besar sendiri. Oleh itu, layaklah mereka ini saya berikan penghargaan dan ucapan terima kasih tidak terhingga pada awal ucapan penghulungan saya ini. Saya juga ingin menghadiahkan pantun kepada mereka. Ikan kaloi, ikan kelisa. Bukan ikan sebarang ikan. Orang berbudi kita berbahasa. Terima kasih saya ucapkan. Yang berhormat Tuan Ketua, bila kita membicarakan Belanjawan 2021, ianya adalah merupakan pembentangan kali ketiga saya. Belanjawan bagi tahun 2019 bernilai 703.8 juta yang dibentangkan pada 19 November 2018 telah pun merekodkan kejayaan dengan pencapaian 120%. Jangkaan hasil yang dibentangkan ialah 703.8 juta. Tetapi kutipan hasil sebenar pada akhir tahun 2019 ialah 847.3 juta, melebihi 143.5 juta bersamaan dengan kira-kira 20%. Saya ucapkan terima kasih kepada semua Yang Berhormat Tuan Ketua, daripada SUK-nya, Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri, Kewangan Negeri, PTG, Jabat Tanah Daerah, hinggalah kepada mereka yang terlibat secara langsung dan tidak langsung. Dan saya tidak lupa juga ucapkan terima kasih kepada semua pembayar-pembayar cukai yang telah berjaya dan mampu membayar cukai mengikut masa yang telah ditetapkan oleh kerajaan negeri. Belanjawan negeri bagi tahun 2020 bernilai 744.02 juta yang dibentangkan pada Isnin 18 November 2019 juga berjaya walaupun di sebalik kekangan COVID-19 dan juga langkah-langkah ketat membenarnya bermula Mac 2020 dengan pencapaian sehingga hari ini. Masa saya bentang Isnin lepas 98.5%. Tadi saya sempat cakap dengan Yang Berhormat Pegawai Kewangan Negeri, saya tanya dia adakah angka 98 itu masih sama. Dia kata tidak sama dah, tapi Yang Berhormat Pegawai Kewangan Negeri tidak sempat nak kira. Adakah sudah tidak sama maksudnya melebihi 100%? Dia kata lebih kurang. Sehingga hari ini bermakna angka 98.5% itu sebenarnya telah melebihi walaupun dalam masa tempoh 4-5 hari. Alhamdulillah, syabas, tahniah saya ucapkan kepada semua. Jadi dengan keadaan ini begini, Belanjawan Negeri bagi tahun 2021 yang bernilai 800.798 juta adalah sasaran kita bagi tahun 2021 dan insyaAllah sasaran Belanjawan Negeri dalam masa 2 atau 3 tahun lagi akan pencapaian 1 bilion ringgit. Yang berhormat Tuan Ketua. Dan seperti mana yang telah saya katakan, sekiranya apa yang telah dikutip oleh kerajaan negeri, setelah apa yang sepatutnya dibayar oleh kerajaan negeri, insyaAllah kerajaan negeri akan memulangkan semula kepada rakyat jelata dalam pelbagai bentuk dan kaedah seperti mana inisiatif-inisiatif yang telah kita laksanakan di bawah bantuan Prihatin Pahang. Yang berhormat Tuan Ketua, sebelum saya meneruskan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli yang berhormat yang telah menyatakan sokongan kepada pembentangan Belanjawan Negeri 2021, termasuklah pengenalan pertama kalinya bantuan Prihatin Pahang ataupun BPP. Atas sokongan padu ini adalah menjadi cabaran dan tanggungjawab saya untuk memastikan setiap perkara yang terkandung dalam Belanjawan Negeri 2021 ini akan dilaksanakan secara berkesan, terutamanya apa yang telah ditetapkan di bawah bantuan Prihatin Pahang supaya kumpulan yang disasarkan mendapat manfaat dan faedah sepenuhnya. Yang berhormat Tuan Ketua, saya ingin melahirkan rasa gembira saya dan sangat berbesar hati
apabila cadangan saya agar ahli-ahli yang berhormat mencontohi 11 rakan-rakan Exco supaya turut memotong 10% daripada allowance selama 3 bulan, iaitu bermula dengan bulan November, Disember tahun ini dan akhirnya pada Januari tahun depan, telah mendapat respon yang sangat baik. Pada sesi perbahasan semasa ahli yang berhormat dari Pulau Manis ada menyatakan bahawa semua ahli yang berhormat dan setelah berbincang dengan pengurusi backbencher Pahang yang berhormat daripada Sungai Lebing, semua ahli yang berhormat daripada Barisan Nasional telah menyatakan persetujuan untuk memotong 10% daripada allowance mereka. Dan alhamdulillah, ini diikuti apabila yang berhormat daripada Besrah menyampaikan ucapannya, telah menyatakan bahawa semua ahli-ahli yang berhormat daripada PAS seramai 8 telah juga bersetuju untuk membuat potongan 10%. Alhamdulillah, PAS Barisan Nasional. Dan saya harap jika ini bukanlah satu paksaan, satu cadangan, mana-mana ahli yang berhormat yang belum lagi, masih ada masa untuk membuat persetujuan. Selepas Dewan ini pun boleh. Dan ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa ahli-ahli yang berhormat di negeri ini amat peka dan prihatin dengan wabak pandemik COVID-19, yang mana mereka merasakan bahawa dengan sumbangan itu dapat sedikit sebanyak meringankan bebanan yang dilanda ataupun yang terkesan akibat wabak pandemik COVID-19. Yang berhormat Tuan Dipertua, saya juga ingin mengulas perbahasan oleh ahli yang berhormat Damak mengenai kerjasama erat dalam muafakat nasional MN, yang mana yang berhormat telah mengatakan ianya perlu terus dikukuhkan di negeri ini. Dan inilah juga yang menjadi pinderan saya sebagai pengurusi Badan Perhubungan UMNO dan Barisan Nasional Negeri selama ini, supaya muafakat nasional kita akan terus kukuhkan. Sesungguhnya kerjasama erat kita dalam muafakat nasional adalah sudah terbukti dengan izin yang berhormat Tuan Yang Dipertua, well tested and strongly proven, seperti mana pilihan raya kecil Parlimen Cameron Highlands pada 26 Januari yang lalu, bukan, pada 2018, dan juga pilihan raya negeri Chini, Dewan Negeri Chini pada Julai yang lalu, yang mana telah menjelmakan kemenangan selesa buat calon-calon Barisan Nasional dan UMNO. Ini semua adalah Yang Berhormat Tuan Dipertua. Insyaallah. Saya tertarik kepada apa yang kata Yang Amat Berhormat Menteri Besar tadi, dan soalan saya nak minta penjelasan daripada Menteri Besar bahawa adakah Menteri Besar bercadang ataupun bersedia untuk melantik wakil dari PAS sebagai ahli Exco. Sekian. Yang Berhormat Tuan Dipertua, memang kita bersedia. Saya telah berbincang dengan rakan-rakan daripada ahli PAS. Tetapi masalahnya mereka telah mengatakan bahawasanya kerjaan yang ada pada hari ini, saya bersama dengan rakan-rakan Exco, rakan-rakan daripada Muafakat Nasional telah menyatakan telah berjalan dengan baik. Tidak ada masalah, memberi kerjasama, tidak ada rungutan, dan mereka ingin supaya kerjaan yang ada pada hari ini diteruskan dahulu. Yang Berhormat boleh tanya rakan-rakan daripada PAS. Minta mohon celah sikit. Ya. Yang Berhormat Datuk Seri Yang Bertua, saya respon sikit apa yang dinyatakan oleh sahabat daripada Bilot sebentar tadi. Sebenarnya tidak timbul soal beri laluan ataupun menawarkan jawatan Exco kerana kami yang tak nak. Dalam erti kata lain, tak perlulah berpolitik begitu sekali dalam Dewan ini. Kita nak majukan negeri. Jadi kalau kerajaan yang ada dah berjalan dengan baik, kenapa harus kita ganggu dengan perkara-perkara yang remeh, yang tidak perlukan sebarang. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat daripada Besrah. Saya teruskan. Jadi Yang Berhormat Tuan Dipertua, minta maaf. Dia punya wakil daripada Bilot. Bilot tadi, itu bukannya batu api, ronsen. Dan ronsen ni api dia dah lahir pun hidup. Itu dia punya api, dia bahaya itu. Terima kasih. terima kasih Yang Berhormat daripada Lancang.
Jadi yang berhormat Tuan Dipertua, kerjasama erat antara PAS, UMNO dalam mufakat nasional di negeri kita ini adalah bertunjangkan keikhlasan dan kejujuran sesama kita. Parti-parti berpaksikan Melayu Islam, UMNO dengan PAS disokong pula oleh parti-parti bukan Melayu Islam dalam Barisan Nasional naklah diteruskan sehingga menjelang dan melangkaui tempoh Pilihan Raya Umum ke-15 kelak, insya-Allah. Yang berhormat Tuan Dipertua, yang berhormat daripada Ketari ada membangkitkan soal perhutanan di negeri ini. Termasuklah menanyakan tentang kesahihan angka-angka yang telah kerajaan negeri sebutkan sebelum ini. Sukacita saya katakan sekali lagi, angka tidak pernah berbohong atau dengan izin, figures do not lie. Yang berhormat yang Dipertua, pada hakikatnya keseluruhan hutan simpanan kekal di negeri ini ialah kira-kira 1.55 juta hektar dan angka ini akan kekal stabil. Sungguh pun setiap tahun sumber hutan masih menjadi punca pendapatan hasil negeri. Kestabilan ini boleh diperolehi dan dicapai disebabkan kerajaan negeri mempraktikkan amalan pengurusan hutan secara berkekalan atau dengan izin Sustainable Forest Management. Menerusinya, kawalan ke atas hasil hutan dilaksanakan bagi menjamin agar kawasan hutan tetap terpelihara. Daripada 1.55 juta hektar hutan simpanan kekal tersebut, seluas 999,158 hektar atau 64.43% boleh dibalak, manakala bakinya seluas 551,528 hektar atau 35.57 hektar ialah hutan yang tidak boleh dijalankan pembalakan atas sebab-sebab tertentu, termasuk sebagai kawasan tadahan air yang sangat sensitif. Dengan kata lain, 35.57 hektar ini adalah hutan yang mandatory, tidak boleh diusik dan tidak boleh dibalak sama sekali. Yang berhormat Tuan Dipertua, di kawasan hutan simpan kekal yang boleh dibalak ini pun, ianya sentiasa diaudit di bawah skim Persijilan Kayu Malaysia ataupun MTCS yang diuruskan oleh Majlis Persijilan Kayu Malaysia ataupun MTCC yang mengeluarkan Malaysia Criteria and Indicator for Forest Management Certification atau singkatannya MCNI. Adalah membanggakan. Yang berhormat Tuan Ketua, sejak tahun 2002 lagi Pahang terus kekal menerima persijilan ini dan terkini hasil pengauditan yang berlangsung bermula 25 Februari hingga 2 Mac 2019, CJ MCNI ini dilanjutkan lagi untuk tempoh bermula 1 Jun 2019 hingga 31 Mei 2024 dan ini jelas membuktikan tentang pengurusan hutan yang baik yang Pahang amalkan selama ini. Tahniah kepada Jabatan Perhutanan Negeri. Adalah juga membanggakan Pahang tidak pernah melakukan pembalakan melebihi catuan tebangan tahunan ataupun CTT yang telah ditetapkan oleh Majlis Tanah Negara. Di bawah rancangan Malaysia ke-11, catuan tebangan tahunan yang ditetapkan ialah seluas 13,687 hektar dan untuk tahun 2019 sahaja luas kawasan yang dibalak masih jauh daripada yang ditetapkan, iaitu cuma 10,313 hektar. Walaupun ditetapkan 13,000, tetapi kerajaan negeri masih lagi membalak kurang daripada yang telah ditetapkan, iaitu cuma sebanyak 10,000 saja, Tuan Yang Betul. Oleh kerana itulah maka hasil kayu-kayan kita tidak menghadapi masalah bagi tujuan pengeksportan. Yang berhormat Tuan Ketua, Adun Ketari juga menanyakan tentang peruntukan 92.5 juta ringgit berkaitan pembekalan air. Dan sukacita saya katakan ianya adalah melibatkan projek-projek berikut. Ada 6 projek. Pertama sekali, bekalan air di Rauk sebanyak 12 juta ringgit. Bekalan air Kuantan fasa ketiga sebanyak 10.5 juta ringgit. Bekalan air Karak sebanyak 10 juta ringgit. Bekalan air Lipis sebanyak 8 juta ringgit. Bekalan air Nenasi sebanyak 5 juta.
dan projek pemindahan air kemaman Terengganu ke Gebeng Kuantan sebanyak 47 juta. Yang berhormat Tuan Doktor, masih berkaitan dengan air yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat daripada Teriak. Sukacita saya katakan hutang kerajaan negeri dengan kerajaan pusat bernilai 1 bilion ringgit akan dilupuskan susulan langkah pensuturan semula air di seluruh negara. Kerajaan negeri juga tidak perlu menyuntik modal kepada pengurusan air Pahang Berhad ataupun PAIP bagi perbelanjaan modal ataupun CAPEX baru. Memandangkan PAIP boleh memohon pinjaman baru terus kepada pengurusan aset air Berhad ataupun PAAP. Berkaitan soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat daripada Tahan yang membangkitkan berkenaan dengan gajah liar di Kuala Tahan dan Kampung Gol, Jerantuk, yang mana kawasannya dikacau disebabkan oleh kelulusan projek ladang hutan di kawasan berdekatan. Projek ini Yang Berhormat Tuan Ketua melibatkan seluas 119 hektar di hutan sepadang kekal Tekai Tembeling. Dan untuk makluman juga Yang Berhormat, kawasan ini hanyalah setakat ini kerja-kerja penolakan jalan ke kawasan yang sedang dilaksanakan. Bagi tujuan mengatasi masalah ini, seperti mana yang dihadapi oleh di daerah-daerah lain, tabun amanah pengurusan gajah negeri telah pun ditubuhkan dan Jabatan Penghilitan telah pun memohon peruntukan sebanyak 84.55 juta ringgit daripada Kerajaan Persekutuan. Daripada peruntukan ini, pelbagai usaha akan dilaksanakan, antaranya ialah pewujudan sebuah lagi pusat konservasi gajah serta pembinaan halangan fizikal dan pos pemantauan. Selain daripada itu, sebuah task force akan turut dibentuk dan dicadangkan diketuai oleh ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang juga ahli Yang Berhormat Pulau Tawar, serta akan turut dianggoti oleh ahli Yang Berhormat daripada Damak. Dan tugas task force ialah untuk memastikan perancangan dan pelaksanaan usaha-usaha berkesan dalam menangani dan mengatasi gejala gajah-gajah liar ini. Yang Berhormat Tuan Doktor, berkaitan Taman Industri Minyak dan Gas dan Maritim Tanjung Angas Pekan yang telah dibangkitkan oleh ahli Yang Berhormat daripada Pramujaya, dengan meminta agar kerajaan negeri melalui Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang mempercepatkan usaha untuk menyempurnakan pembangunannya. Saya tidak menafikan bahawa hampir semua prasarana asas telah dilengkapkan di kawasan seluas 1,710 hektar bersamaan 4,225 ekar ni. Sebagai contohnya, jalan, jambatan dan lampu jalan telah pun siap dibina dan diadakan sejak Julai 2011. Begitu juga bekalan air, dengan siapnya projek loji rawatan air Gancong fasa 3A pada April 2020 yang lalu telah dapat membekalkan sehingga 80 juta liter sehari. Sungguh pun jawapan yang akan saya berikan ini mungkin agak ketinggalan ataupun agak basi. Namun saya perlu katakan bahawa PKNP dan syarikat pemaju TGA Solution Sdn Bhd sedang memutamatkan terma dan syarat dengan beberapa pelabur asing sebelum pelaburan sebenar bagi membangunkan semula Taman Industri Minyak dan Gas dan Maritim Tanjung Angas dapat direalisasikan sepenuhnya, insya-Allah. Manakala Yang Berhormat daripada Besrah, Pancing, Mentengkak dan Triang turut membangkitkan masalah banjir kilat di kawasan masing-masing. Dalam hal ini, kerajaan negeri bercadang memberi sejumlah peruntukan tertentu letakkan di bawah tanggungjawab pengurusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan untuk mengendalikan peruntukan serta usaha mengatasi masalah ini. Manakala perkara berkaitan Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pahang Barat Plus turut dibangkitkan oleh ahli Yang Berhormat daripada Para Tengku, dan sukacita saya jelaskan sekali lagi, Majlis Pembangunan Wilayah ini akan berfungsi sebagai pemantau kepada pelaksanaan strategi jangka pendek dan jangka panjang seperti mana terkandung dalam Plan Pembangunan Wilayah Ekonomi Pahang Barat Plus. Kajian plan pembangunan ini pula akan dirangka oleh kerajaan negeri dengan bantuan pihak perunding yang dilantik, mengambil kira 3 aspek utama. Pertama,
pelaburan dengan tumpuan kepada bidang-bidang pelancongan dan pertanian. Kedua, infrastruktur dengan tumpuan kepada sistem perhubungan jalan raya, telekomunikasi dan utiliti. Ketiga ialah pembangunan modal insan dengan tumpuan kepada pembangunan usahawan di kalangan masyarakat orang asli. Terakhir yang berhormat Tuan Doktor, tetap penting atau dengan izin last but not least, ahli yang berhormat daripada Pelangai, Menteri Besar yang ke-14 telah antara lain menggesa Kerajaan Negeri memohon kepada Kerajaan Pusat supaya menghidupkan semula lembaga-lembaga kemajuan wilayah Pahang Tenggara atau DARA dan Jengka atau LKWJ yang telah dibubarkan pada tahun 1997 atas arahan Kerajaan Pusat. Yang berhormat daripada Pelangai juga menyarankan agar Kerajaan Negeri melakukan kerja susulan dengan Kerajaan Pusat mengenai royalti minyak atau diistilahkan sebagai wang ihsan sebanyak 100 juta ringgit yang dijanjikan kepada negeri ini sebelum ini. Berkenaan dengan wang ihsan 100 juta ringgit, suka cerita saya ingin maklumkan di Dewan Yang Mulia ini bahawa saya telah membuat kerja-kerja susulan, antaranya telah berjumpa dan menulis surat kepada Perdana Menteri sekarang, Tan Sri Muhyiddin Yassin, di mana saya telah membangkitkan bahawasanya dalam perjumpaan tersebut Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengatakan bahawa Pahang keluar daripada kawasan minyak tersebut. Dan saya mendapat berita tetapi saya tidak tahu kesahihannya, mengatakan bahawa negeri jiran kita mendapat peruntukan. Dan bila saya bangkitkan perkara ini, mungkin Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika itu tidak mengetahui dengan jelas keadaan jarak batu nautika kawasan yang ada minyak ni, mengatakan bahawa negeri jiran kita ada minyak, dia kata Pahang di luar minyak. Tapi masa saya jumpa dengan Yang Amat Perdana Menteri, saya bawa peta daripada Jupan dan saya telah tunjukkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya mengatakan kedua-dua negeri ini juga terkeluar daripada kawasan minyak. Cumanya ada satu negeri tu hampir sikit, negeri yang lagi satu tu jauh sikit, dan kita Pahang ni jauh. Yang mana di antara ketiga negeri itu Pahang ni yang jauh. Tapi pokoknya ketiga-tiga negeri tersebut tidak masuk dalam kawasan minyak. Dan saya telah bangkitkan perkara ini dan saya dipahamkan bahawa Yang Amat Berhormat akan mengkaji sama ada perkara ini boleh diberikan kepada kita atau tidak. Dan bagi pihak Kerajaan Negeri, insyaAllah kita tidak akan berputus asa untuk memohon peruntukan bagi mendapatkan wang ihsan ini. Seterusnya ialah Kerajaan Negeri turut mengambil perhatian terhadap kesaan tentang pewujudan semula lembaga kemajuan wilayah berkenaan. Sekurang cerita saya katakan Kementerian Pembangunan Luar Bandar pada 2 November 2020 telah pun melantik sebuah syarikat IIUM Entrepreneurship and Consultancy Sdn Bhd sebagai perunding bagi menjalankan kajian tentang penubuhan semula DARA dan LKWJ. Pihak perunding memaklumkan kajian akan mengambil masa 6 bulan dan dijangka siap pada Mei 2021. Hasil dapatan kajian akan dibincang semula dengan KPLB dan juga Kerajaan Negeri. InsyaAllah Kerajaan Negeri akan meneliti kajian ini dan membuat keputusan terbaik demi pembangunan penduduk di kawasan-kawasan tinggalan DARA dan LKWJ. Walaupun poin yang berhormat Tuan Ketua, kita juga mendapat peruntukan walaupun kawasan tersebut telah pun ditutup, tetapi kita mendapat juga kementerian menyalurkan juga sedikit peruntukan kepada pejabat-pejabat daerah, tetapi peruntukan tersebut tidaklah sebanyak sekiranya ada LKWJ ataupun DARA. Yang berhormat Tuan Ketua, sebelum mengakhiri ucapan penggulungan ini, sekurang cerita saya umumkan satu berita baik, khususnya untuk pelajar-pelajar yang bakal menduduki perpelatihan CJ Pelajaran Malaysia. Kerajaan Negeri telah bersetuju untuk menyumbangkan RM50 bagi setiap pelajar yang diharap dapat digunakan sebagai persediaan menghadapi perpelatihan tersebut tahun hadapan. Dianggarkan seramai 15,054 pelajar akan menduduki perpelatihan ini dengan melibatkan implikasi kewangan sebanyak RM752,700. Yang berhormat Tuan Doktor, setakat itu sajalah yang dapat saya sentuh dalam ucapan penangguhan ini.
Dan saya harap sebahagian besar persoalan yang diajukan kepada saya telah saya jawab. Dan sekiranya ada apa-apa lagi yang belum terjawab, insyaAllah akan saya jawab secara bertulis. Sekian sajalah yang berhormat Tuan Doktor. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.